warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam Tuan Bilal, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa Surau Pematang Tinggi B, juga yang saya kasihi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, para alim ulama, para ustaz, para ustazah, dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kepada Allah kerana meminjamkan kesihatan kepada kita sehingga malam yang penuh barakah ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ilmu yang kita kongsi pada malam ini menjadi manfaat kepada diri kita, keluarga kita serta masyarakat yang berada di sekeliling kita. Dan juga ilmu ini akan menjadi saksi dan juga bukti di depan Allah Subhanahu wa taala di yaumal mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengacara majlis. Jadi saya pertama kalilah sampai di Surau atas jemputan, kuliah jemputan berkenaan dengan perubatan Islam. Dan saya jarang sekali lah lalu ke kawasan ni, lalu tapi jarang kan. Dulu ada seorang pesakit, dia duduk di kawasan ni, tapi saya pun dah tak ingat lah. Pasal sampai rumah dia pun dah 11 malam kan. Pasal kita bila ada pesakit yang nak rawat ni, kena tunggu saya habis kuliah lah kan. Lambat siang saya mengajar di sekolah. Baik, jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita nak pergi kepada tajuk, maka saya ingin memperkenalkan dulu pengenalan tentang tajuk rawatan Islam. Kan saya tak boleh pergi burgia terus.
Bila bubuh gear terus lagi tersungkok kat belakang. Jadi kena start enjin dulu kan, kena panas enjin dulu 3 minit kan, baru kita masuk tajuk. Baik. Jadi di surau-surau ataupun masjid yang saya kuliah ni, majoritinya tajuk perubatan Islam lah di sekitar Pulau Pinang, termasuk di pulau. Dan adalah sedikit-sedikit surau yang tajuk yang lain, tapi sangat-sangat sikit lah kan, semuanya perubatan Islam. Memang permintaannya sangat-sangat tinggi. Baik, dalam tajuk perubatan Islam ni tuan-tuan, kita mesti kena kenal 4 aspek. Kita mesti kena memahami 4 perkara untuk kita nak rawat orang. Kan, bukan kata nak rawat nak kena pergi tangkap jin buh dalam botol, bukan sampai macam tu. Kan, sekurang-kurangnya kata pengurusi tadi ni, kita boleh rawat diri kita. Kan, kita boleh rawat diri keluarga kita. Bini tak boleh tidur pukul 3 pun kita boleh rawat dia. Anak ataupun cucu kita duk riau tak berhenti 3 jam, kita boleh buat dah. Setakat sikit-sikit kita boleh buat. Kan, cuma kalau benda yang lebih besar tu tuan-tuan perlu masuk ke mana-mana program lah yang lebih besar. Kan, tapi kalau tuan-tuan tak miss kuliah, tuan-tuan betul-betul bersungguh, insya-Allah lah. Kan, tapi saya bukan kuliah bulanan di sini. Kan, saya dijemput sekali saja. Kemudian nanti tak tahulah macam mana kan. Mungkin lagi 20 tahun dia berjemput pula. Kan, jadi tuan-tuan ambil manfaat, lebih kurang sejam lebih sikit noh. Boleh sejam lebih sikit. Kan, pasal tak mai dah. Jadi tuan-tuan ambil manfaat betul-betul. Segala petua yang saya kongsi nanti tuan-tuan boleh ambil, tuan-tuan amalkan, dan tuan-tuan boleh kongsi dengan orang ramai. Kan, tidak perlu berbayar sekupang pun. Baik. Jadi tajuk perubatan Islam ni tuan-tuan, pertama sekali saya akan cerita dekat jemaah-jemaah ni, iaitu jenis-jenis sihir ataupun jenis-jenis penyakit yang kena kepada seseorang. Ada orang yang apabila dia sakit, dia terkena sihir, maka kita nak tahu dia ni kena sihir apa. Orang telefon kita, "Ustaz boleh mai rawat tak?" Kita pun tanya sakit apa. Kalau dia kata sakit gigi, saya suruh dia pergi klinik gigi Sungai Dua. Kalau dia sakit sakit kepala, saya suruh pergi beli Panadol lah kan. Tapi kalau sakit yang misteri, kan, sakit yang mana tidak dapat diselesaikan oleh beberapa orang pakar perubatan, mungkin kita cuba ambil alih pesakit tersebut. Ni ada saya bawa doa, tuan-tuan ambil dulu seorang satu, simpan dulu saya baru kita baca. Jadi apabila orang telefon kita untuk buat rawatan, maka terlebih dahulu kita kena tanya bagaimana keadaan dia sakit. Pasal kita nak bawa ubat, kita nak suruh orang tu sediakan ubat, kita kena kenal. Dia kata tak tahulah Ustaz, sakit dia ni sekian-sekian. Oh, kita kata ini berkemungkinan kan dia kena sihir sekian-sekian. Tapi kita tak maklumkan kepada pesakit tersebut. Kita takut sekali dia stres. Kita kata ni sihir bahaya, kita tak maklum. Cuma kita yang mengaji, kita tahu dia ni sakit apa, maka kita dah standby apa yang kita nak rawat dia. Jadi sihir ni tuan-tuan ada bermacam-macam sihir yang ada di Malaysia. Kalau saya cerita dekat tuan-tuan 10 jenis sihir, satu hari nanti kalau tuan-tuan jumpa ustaz perubatan Islam, dia cerita 20. Mungkin 20, mungkin ada lagi lah. Kan? Mungkin ada orang kata sihir ni tak sampai 10, ada 5 saja. Itu terpulang. Kan masing-masing. Kadang-kadang kita tak jumpa sakit tu, orang ni jumpa. Kadang-kadang orang ni jumpa, kita tak jumpa, kan, macam-macam. Jadi sihir ni dia ada banyak. Dia ada sihir pemisah. Sihir yang memisahkan di antara suami dan juga isteri. Sihir yang memisahkan di antara adik-beradik. Menantu tak bersembang dengan mertua. Pasal Tok Bomo kata, hang duk sakit ni, kan, suami duk sakit ni bukan orang lain yang buat. Yang buat ni mak mertua. Jadi menantu ni bila kena ayat lagu tu terkejut.
Bila kata terkejut, tak bersembang dah dengan mak mentua sampai 10 tahun. Ini jahat ni. Kadang-kadang bukan sihir tu pun, kadang Tok Bomo ni yang melaga-lagakan orang. Saya kita cerita tentang Bomo sikit. Kan tak banyak lah. Kemudian ada apa lagi? Ada sihir guna-guna. Sihir nasi kangkang. Kan? Isteri ni dia takut suami dia cari isteri lain, maka dia buatlah nasi kangkang. Kan itu termasuk. Kemudian ada apa lagi? Ada sihir percintaan, sihir pengasih. Orang yang dia tidak dapat jodoh, dia nak sangat-sangat dekat seseorang, dia tidak dapat. Orang tu hina dia, dia rasa tercabar. Dia berkenan dah dekat perempuan ni, tapi perempuan ni tak mau dekat dia. Maka dia pergi jumpa dengan Tok Bomo. Dia kata, Tok Bomo ni gambar perempuan ni, saya ni suka dekat dia. Kan? Dia tak mau dekat saya, macam mana saya nak buat? Tok Bomo kata, hang bermain kat aku 4,500. Aku bagi dekat hang 1 botol minyak pengasih, kan hang pergi calik dekat dia. Lepas tu bila pergi calik dekat perempuan tu 2-3 hari perempuan tu telefon ajak kahwin. Ini juga namanya sihir pengasih. Dan kita cerita macam mana orang buat minyak pengasih tu tuan-tuan. 3,500, 2,900 ada jual. Kan meratalah ada jual. Yang terbaru ni saya jumpa di Kulim. Tak boleh ceritalah dekat mana. Tuan-tuan nak tahu boleh mai bisik-bisik kat belakang. Bukan saya yang jual. Walaupun saya duduk di Kulim, ada saya jumpa kan. Hotel kecil saja. Kita pun tanyalah. Dia kata ni minyak pengasih abang. Dia tak tahu kita duk bantai pasal sihir ni. Saya kata berapa? Dia kata kalau yang besar 3,900. Kalau yang kecil 2,600. Nak buat apa? Dia kata abang niat saja, apa saja dia akan jadi. Jual. Kan? Kita akan cerita macam mana depa ambil minyak pengasih ni. Kan? Cara depa pergi korek dekat kubur. Kan? Minyak dagu depa bagi panas dagu wanita, kemudian depa ambil, depa puja, depa baca mantra, itu semua kita akan cerita dalam perbuatan sihir tu. Kemudian ada sihir apa lagi? Ada sihir pukau. Kita cerita macam mana orang tu boleh terkena pukau. Macam mana orang tu boleh memukau orang dalam keadaan menyentuh di tengah belakang, kawan tu dipukau. Paling terbaru dengan asap rokok. Kan? Dia di Pahang. Makcik itu tunggu bas, kemudian ada seorang remaja ni duduk dekat perhentian bas, dia hisap rokok. Maka asap rokok tu pi dekat mulut maklum ni buka habis gelang-gelang cincin bagi dekat laki ni. Laki ni tak minta pun, tapi dia kata nak ke nak ni, makcik boleh buka bagi semua. Itu pukau yang terbaru menggunakan asap rokok. Jadi tuan-tuan yang mana hisap rokok ni, bukanlah saya kata pukau dah, sesetengah saja. Kan? Sehari tuan-tuan balik rumah, bini dengar ustaz kata tu, abang duk pukau apa dah, kan? Itu sesetengah saja. Kemudian di dalam sihir ada satu tajuk yang sangat-sangat sensasi, nama dia santau. Santau ni panjang tuan-tuan. Santau ni kalau kita cerita santau saja 3 jam. Santau saja. Macam mana santau ni berlaku, macam mana depa buat santau, macam mana depa hantar santau dekat orang melalui angin lah, melalui makanan lah, melalui jin iblis lah. Kemudian bila kena dekat orang tu, apa tanda-tanda orang yang kena santau. Kita boleh tengok, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Orang yang kena santau kita boleh cek dia. Kami boleh tengok ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Bukan perlu orang yang hebat-hebat saja tengok. Tuan-tuan boleh menilai. Kan? Batuk sampai 3 tahun tak berhenti. Doktor kata tak ada ubat dah. Tak ada ubat dah, tak tahu dah macam mana nak buat ni kan. Kemudian pi perawat Islam. Kita pun berubat. Bila kita bagi dia minum, kita tepuk dekat belakang dia muntah keluar darah. Kan? Bila muntah keluar darah, kita suruh dia pantang sekian. Selepas 3 bulan baik. Bila baik, kita kata pi X-ray di hospital, kemudian beritahu dekat doktor, kata dah baik dah. Doktor terkejut. Macam mana boleh baik? Itu sebenarnya ubat ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allah Ta'ala sebut, kami turunkan Quran dengan syifa, dengan ubat. Ada ubat di dalam Al-Quran. Macam-macam lagi saya kongsi dengan tuan-tuan. Baik. Kita tak mau pergi lebih jauh dengan santau. Sehari mungkin saya terang sikit tentang santau. Kemudian sihir apa lagi tuan-tuan? Nama dia sihir saka. Yang ni sangat-sangat permintaan tinggi. Orang panggil jemput saya kuliah cerita pasal saka ya. Saya cerita lah. Kan? Saka ni dia
sangat-sangat famous di kalangan orang Melayu. Kan, pada tahun 30-an, pada tahun 40-an sangat-sangat famous tentang saka. Kemudian bila tok nenek kita sudah meninggal, saka tu dia merebak mai dekat kita anak cucu ni. Lepas tu nak buat lagu mana? Kan, sebab tu dulu-dulu ada orang yang dia tak boleh masuk dekat kebun seseorang. Dia masuk saja kebun, dia nampak ada harimau duk tunggu. Dia pun balik, dia cerita dekat mak dia. Dia kata, "Oi, Palung tu jangan main-main, tak boleh masuk kebun dia, nampak harimau." Dulu-dulu ni orang dia belah saka. Kan? Anak dara ramai, takut sekali ada orang main mengendap malam-malam, maka dia membelah saka. Orang nak main mengendap, anak dara dia tak boleh. Kan? Nampak ada serigala. Serigala, kita nampak ada serigala. Maka tak jadi. Kan? Kemudian ada lagi orang dulu-dulu yang tiba-tiba dia pandai mengurut. Kan? Secara tiba-tiba dia pandai urut. Kalau sikit-sikit tak apa tuan-tuan. Kan, kawan tuan-tuan dia lengar tuan-tuan urut sikit-sikit tak apa. Ini urut yang pelik. Kan, orang patah tangan ni, tulang ni sampai terkeluar, bau ni sampai herot. Kira doktor pun nak kena operation dia memang saya buat. Dia memang pakar tentang urut. Kita tanya dia, "Haji pandainya urut, Haji belajar dekat siapa?" Dia kata, "Belajar dekat arwah guru saya." Kalau dia belajar dekat seseorang, is okay, boleh, tak ada masalah. Kalau dia kata, "Saya ni pandai urut ni bukan apa, saya mimpi." Oh, itu tak boleh. Saya mimpi. Kita tanya lagi, "Pandai sangat urut ni, belajar dekat mana ni?" Dia kata, "Tiba-tiba saya ada ilham, dapat ilham Allah Ta'ala bagi." Tak boleh tuan-tuan. Tiba-tiba dapat ilmu secara tiba-tiba, iblis yang datang bagi ilmu kepada kita. Orang yang mengaji tak ada guru, guru dia adalah iblis. Itu kena hati-hati. Kan, tiba-tiba pandai bidan, pandai jadi bidan orang beranak. Kita tanya, "Maklum belajar dekat siapa?" Tak tahulah. Saya ni tiba-tiba mimpi satu malam tu ada orang mai ajak saya jadi bidan. Saya pun jadi bidan orang. Sampai hari ni dah 25 tahun dah. Nah, itu berbahaya. Kan, itu ada ciri-ciri yang kita akan cerita satu hari nanti. Kan, tapi bukanlah semua. Saya tak kata kepada semua. Mungkin ada orang yang dia pandai urut, mungkin dia belajar. Kan, dia belajar sikit saja, selebihnya kemahiran dia, itu tak ada masalah. Yang kita jadi masalah sekarang ni, dia tak ada guru langsung, kemudian dia pandai satu-satu benda tu. Apa lagi saka tuan-tuan, macam-macam lah. Kan, orang yang ada susuk ni saka juga, dia pakai susuk, tak boleh mati. Kan, kita pergi berubat, tak boleh nak mati ni ustaz, 7 tahun dah duduk atas katil, nak bangun apa pun tak boleh. Orang duk main rawat tak boleh, kita pun pergi rawat. Bila pergi rawat ni sampai satu tahap ni, bumbung orang dulu kan setengah tu nak mati sampai kena buka bumbung. Itu saka lah. Kan, itu kena bahas panjang lagi tu. Kan, macam mana cara kita nak buang saka? Orang yang ada saka keturunan, macam mana kita nak buang daripada perjanjian iblis tersebut? Kadang-kadang ni anak menantu ni, cucu ni duk sakit, macam mana nak buat? Pi dekat Tok Bomoh ni, Tok Bomoh ni kata apa nama saka. Tok Bomoh ni pun kata ada saka. Tok Bomoh yang nu pun kata ada saka. Habang saja saka, berubahlah bagi baik. Kan, duk habang saja dekat orang. Setengah macam tu. Ni makcik ni kena santau ni. Berubahlah makcik. Ni makcik kena bawa mai pengarah 3,000. Tu dia letak sampai ribu-ribu kan. Itu zalim lah. Okey. Kemudian habis saja tajuk sihir. Semua jenis-jenis sihir tuan-tuan tahu dah. Yang ni sakit apa kan. Dan dalam sihir tu kita bagi tahu lah macam mana kita nak buat dia. Kan, kalau kena santau kita nak buat apa? Kita bagi dia minum sekian kan. Kalau dia kena pukau, apa yang kita nak buat? Selesai. Satu tajuk, nama dia jenis-jenis sihir. Kita pi tajuk yang kedua. Ni pengenalan tuan-tuan tahu, tak masuk tajuk lagi, pengenalan. Kita masuk tajuk yang kedua, nama dia adalah perkara ataupun amalan khurafat yang dilakukan oleh orang Melayu di Malaysia. Ada 31 amalan khurafat yang kita duk guna sampai hari ni. Kadang-kadang benda tu tak ada pun tulis dalam Al-Quran, benda tu tak ada pun tulis di dalam hadis, benda tu tak ada pun diamalkan oleh ulama-ulama. Kita sendiri saja duk pergi reka benda tu. Kita pergi reka benda tu, lepas tu kita pergi cerita dekat anak cucu kita, dia boleh jadi benda tu jadi khurafat. Saya bagi contoh satu kat tuan-tuan. Tuan-tuan duk tengok TV lah, cerita malam-malam. Tuan-tuan tengok cerita apa? I Can See Your Voice. Tuan-tuan duk tengok cerita, belalang kunyit masuk rumah.
Setengah orang bila belalang kunyit masuk rumah dia kata apa? Dia kata pelesit. Pelesit masuk rumah dia kata. Ada pelesit ni. Itu khurafat. Siapa yang habang dekat kita kata dia pelesit? Nampak tak? Tak kenaya kalau orang pergi bunuh belalang tu. Belalang tu ciptaan Allah. Bukan pelesit, paklong-maklong. Itu belalang, buka pintu halau dia keluar. Tak ada menjadi masalah. Keluar rumah nak pergi ke surau, naik motor keluar simpang, bewok punya besar lintas kat longkang. Allah. Depa cerita bila bewok lintas kena patah balik pasal sial. Pasal sial kena patah balik lah. Awak pasal apa abang balik awal? Dak pasal jumpa dengan bewok. Ya, kena patah balik lah. Sehari jadi apa-apa jenuh sehari. Itu juga adalah amalan khurafat yang kita tak mau buat. Berdosa ke Ustaz? Berdosa ke kalau kita beritahu dekat orang lagu tu? Beritahu dekat anak jangan duduk dekat atas bantai sehari naik bisui. Berdosa ke? Tak berdosa. Dah tu Ustaz kata khurafat. Khurafat lah. Kan? Kita nak habang kata jangan duduk atas bantai. Sehari ni kita nak tidur. Budak tu sehari dia kentut, sehari penin kepala kita. Kita nak habang lagu tu, kita pergi kata dekat anak cucu kita, hang duduklah atas bantai, sehari bisui naik ikut bengkok. Budak tu balik asrama, dia cerita dekat kawan-kawan dia. Nampak tak? Jadi ilmu duduk atas bantai, tumbuh bisui ni akan kekal lagi 100 tahun ke depan. Pasal kita tak ubah. Habang betul-betul. Adik jangan duduk di atas bantai. Sehari ayah nak tidur, sehari mak nak tidur. Sehari kalau adik pergi kentut, sehari penin. Dah ayah pun duk penin, macam mana duk pikir. Tak, sekian-sekian ni nak hang pergi duduk pula kan. Cerita lagu tu betul-betul kan. Macam-macam lagi tuan-tuan. Amalan-amalan khurafat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu. Negara lain pun ada juga kan. Mungkin di Indonesia, mungkin di Thailand, mungkin mereka pun ada amalan mereka kan. Kita tak mau tahu, kita nak tahu di Malaysia. Okey, selesai kita tahu semua amalan khurafat yang berlaku. Yang dekat Malaysia ni tuan-tuan tak ada, oh yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Baru tuan-tuan clear. Orang tanya, ini boleh tak buat lagu ni? Tak boleh. Kan? Pasal pula kami gantung ni, ustaz tu suruh gantung tangkai dekat pintu, baru jin tak masuk. Itu syirik, itu khurafat. Tak boleh ke gantung tangkai? Tak boleh tuan-tuan. Ada mereka cerita kalau budak tu kalau kecil-kecil kan dia duduk riau, dia bubuh benang hitam tu dekat tangan, dekat pinggang. Boleh tak? Hukum dia syirik, haram tuan-tuan, tak boleh. Kan? Tak boleh. Dulu-dulu ramailah, sekarang ni dah tak ada dah. Kan saya duk habaq dekat jemaah lagu tu, jangan buat lagu tu. Kalau pernah terbuat, duduk saja-saja, astaghfirullahalazim. Allah Taala ampun dosa kita. Yang Allah Taala tak ampun ni pasal kita tak pernah minta ampun. Kita tak pernah minta ampun. Kita dah nampak minta ampun ke Allah ni satu benda yang besar. Macam mana aku dosa banyak ni, 35 tahun aku ni jahat dulu ni. Lah ni barulah nak main masjid. Lah ni baru nak main surau. 35 tahun punya jahat. Cerita ya jahat apa yang aku tak buat. Boleh ke Allah Ta'ala nak terima taubat aku? Lah tuan-tuan, bukan payah sembahyang taubat 2 rakaat 2 minit dia. Habis sembahyang taubat, angkat tangan, ya Allah, 35 tahun aku buat dosa, ya Allah. Dosa dia aku tak mau sebut. Kalau tuan-tuan seorang-seorang sebutlah. Kalau dua ramai-ramai tuan-tuan sebut, malu ke orang. Ya Allah, ampun dosa aku. Allah Ta'ala dia ampun semua tuan-tuan. Semua dia ampun. Itu Allah Ta'ala ni dia sangat-sangat Maha penyayang, Maha pengampun. Kita saja malas. Jadi kalau ada perkara-perkara yang saya sebut, tuan-tuan pernah buat, duduk saja-saja maklum, astaghfirullahalazim, ya Allah, dulu ni aku tak tahu, ya Allah, lah ni aku main mengaji dah, baru aku tahu benda ni tak boleh. Allah ampun dosa kita. Itu saja, jangan risau. Kan, jangan risau, Allah Taala dia ampun. Tak sembahyang taubat boleh dah ustaz? Duduk atas kereta teringat buat salah, duduk atas kereta teringat buat salah, astaghfirullahalazim, ampun dosa. Kan? Kalimah astaghfirullahalazim ni tuan-tuan, power tak power dia mengampunkan dosa yang orang tak tahu, kita seorang-seorang saja tahu. Sampai tahap tu. Kadang-kadang tuan-tuan kita buat dosa, siapa pun tak tahu. Bini tak tahu, suami tak tahu, anak tak tahu, kawan pun tak tahu, bos pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Kita seorang saja tahu yang kita buat dosa. Bila kita kata astaghfirullahalazim, Allah Ta'ala ampun segala dosa kita, termasuk dosa yang kita buat seorang-seorang. Jadi bukan payah kan? Astaghfirullahalazim. Baik.
Selesai perkara khurafat. 30 perkara khurafat saya terang dekat tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah faham dah kan. Minta maaf tuan-tuan, suara tak apa nak ada ni. Dia tempias-tempias kita pergi rawat pesakit di hospital. Kan kita pergi rawat di hospital, tapi kita rawat secara ni mungkin dia tempias kot, nanti dia batuk sikit 2-3 hari ni. Baik, selesai dah. Amalan khurafat tuan-tuan semua tahu dah. 30 amalan tuan-tuan boleh cerita dekat orang kampung. Boleh cerita minum kopi, boleh cerita dah. Hang tak boleh buat lagu ni man. Ustaz kata tak boleh. Ini amalan khurafat. Kita kena tukar. Bagi tahu elok dekat orang. Tak boleh buat lagu ni. Okey, dapat satu ilmu. Kemudian kita pergi perkara yang ketiga. Iaitu kita mesti mengenali satu makhluk yang nama dia adalah jin. Nak kena jin pula dah kau Ustaz. Kenal manusia sudahlah. Kan? Kena juga jin sikit-sikit. Pasal esok kita nak berubat bini, anak, suami dan sebagainya. Kan? Nak kena juga jin. Jin ni dia duduk tang mana paling banyak? Jin ni dia duduk masuk rumah, dia duduk kat mana? Jin ni duduk ikut kita main surau, ada tak? Ada. Jin ni ada tak duduk kacau kita malam-malam? Ada. Jin duduk naik motor dengan kita, ada tak? Ada. Hantu main ikut mana pula? Tu dia. Kadang-kadang tuan-tuan, kita sendiri tuan-tuan, kita keliru. Apa itu iblis? Apa itu syaitan? Apa itu jin? Apa itu hantu? Tuan-tuan boleh terang tak benda ni? Kadang-kadang orang dia keliru. Pak Long, iblis itu apa iblis? Iblis itulah ada suruh orang buat jahat tu. Iblis orang sembahyang lambat. Kan orang suruh ni iblis lah tu. Setan lebih kurang sama lah kot. Kan lebih kurang sama lah kot kan. Macam geng iblis jugalah kawan aku. Jin ni bunian. Tadi sebut bunian kan. Jin ni dia nak cerita pun lebih kurang sama lah kot. Jin ni duk rasuk orang tu jin lah kot. Hantu? Dia kata hantu saya tahu. Hantu ni macam-macam Ustaz. Toyol, pelesit, hantu raya, hantu pocong, hantu kak limah. Hantu apa gitu tuan? Macam-macam hantu lah maklum kan. Kita tanya hantu-hantu semua tu biasa tengok tak? Tak biasa tengok lah, orang cerita ya. Orang cerita. Ustaz depa cerita malang raya buka pokok kabu besar hantu raya duduk dekat betul-betul tengah-tengah pokok. Depa cerita Ustaz jangan main-main. Depa cerita dekat saya. Pak Long nampak tak? Tak nampak lah, orang cerita. Kita tanya orang tu betul kan nampak? Dak anak menakan nampak. Nampak tak? Sampai ke sudah siapa pun tak nampak. 4 benda tu. Kadang-kadang kita confuse. 4 benda ni pun kita tak dapat nak membezakan. Nanti kita akan terang macam mana. Kan? Ada jin yang duduk dengan kita. Ni jin ni dengan manusia tuan-tuan. Nisbah dia 1 dengan 10. Kira dekat keliling tuan-tuan ada 10 jin. Kalau kita dalam surau ni ada 100 orang, ada 1000 jin lah. Kan? Kalau kita tuan-tuan dalam rumah ada 6 orang, ada 60. Kan? Jadi jin ni dia buat apa Ustaz? Macam-macam lah. Dia suka buat apa? Dia suka makan apa? Dia duduk dekat mana? Kan dia mati tak? Kan apa persamaan dia dengan manusia? Apa persamaan dia dengan malaikat? Jin ni ada tak di jalan raya? Jin ada tak dalam hutan? Hak bunian tu Ustaz? Bunian tu jin ke? Bunian tu hantu ke? Bunian tu jin Islam ke? Ni bunian ni pun satu tajuk yang panjang juga. Orang duk marah. Kan? Kita kata bunian-bunian ni tak usah percayalah. Dia berjin. Buat apa kita nak percaya? Kan tak ada lah bunian ni. Tak boleh kata lagu tu Ustaz. Ustaz tak biasa guna, Ustaz tak tahu. Dia marah kita. Kita kata nak kena lagu mana? Nak kena lagu mana? Dia kata kami orang kampung ni tahulah dalam hutan tu ada bunian. Siapa dia kami tu? Ni kami lah. Awak nampak lagu mana? Tak nampak lah. Dia pun cerita. Sampai ke sudah tak ada jalan penyelesaian tentang bunian. Ni saya cerita sikit lah bunian. Tuan-tuan, banyak saya bagi buah tanggung ni. Buah tanggung ni kan. Bunian ni jin lah. Bukan hantu. Hantu tak ada pun. Yang ada hantu kalimah saja ada. Jin lah. Jin apa Ustaz? Bunian ni jin Islam ke? Tak. Jin kafir. Bukan jin Islam ke? Tak. Jin kafir. Habis tu dia kata jin Islam. Jin Islam dekat surau. Jin Islam duduk dekat masjid. Jin Islam duduk dekat sekolah, universiti, madrasah, pondok.
Itulah jin Islam. Tu hak yang tu jin kafir. Oh, kita depa duk kata jin Islam. Depa duk kata. Depa kita tak mau pakai. Kita nak ngaji betul-betul. Okey, selesai. Selesai bab yang ketiga. Ini pengenalan pun tak habis. Oh, 8.40 dah. Saya duk ingat baru 8 suku. Okey. Yang keempat, kita masuk nama dia bab perawatan Islam. Macam mana kita nak rawat orang. Tuan-tuan kenal dah sihir, tuan-tuan kenal dah khurafat, tuan-tuan kenal dah alam jin. Kemudian macam mana kita nak rawat. Cucu kita duk Riau. Duk Riau ni ustaz, tak berhenti daripada semalam pukul 11 malam sampai pagi ni. Saya balik daripada sembahyang subuh, duk Riau lagi ustaz. Nak buat lagu mana ni? Tu kita bila tuan-tuan main, tuan-tuan tahu. Ambil budak tu, kan? Tuan-tuan kalih dia kat belakang. Ini lebih betul sikit. Budak tu tuan-tuan kalih dia, pegang lah, kan? Budak kecil, kalau hak darjah 5 tu tak tadi. Darjah 5 tuan-tuan cubit dia lah, kan? Yang kecil ni 2-3 tahun, tuan-tuan kalih dia, bagi muka dia tengok ke lantai. Tuan-tuan sapu daripada kepala sampai ke kaki. Tuan-tuan baca surah Yunus ayat 81, ayat 82. Saya bagi banyak lagi, betul lah tak bagi. Tuan-tuan duk tunggu ustaz bila nak bagi, nak selesai. Saya bagi banyak lagi, kan? Banyak tuan-tuan, insya-Allah. Okey, surah Yunus ayat 81, ayat 82. Tuan-tuan sapu di belakang budak tersebut. Sapu 2-3 kali, saya budak tu dia diam. Tak jadi juga ustaz. Tuan-tuan baca surah Al-Qalam, 2 ayat yang terakhir. Okey, 2 tu. Surah Yunus ayat 81, 82 atau surah Qalam 2 ayat yang terakhir. Tuan-tuan sapu, sekali diam, dengan izin Allah budak tu diam. Okey, lepas tu nak rawat lagu mana lagi ustaz? Dah belajar ni sampai 2-3 tahun di surau masjid ni. Macam mana nak buat? Nak tahu diri kita ni ada jin ke tak ada? Senang saja tuan-tuan. Tuan-tuan balik, tuan-tuan pegang dekat umbun-umbun kepala, kan? Tuan-tuan ada isteri duk kata sakit lah bangun, sakit sendi, kan? Tapi kalau umur 75 sakit sendi, tak boleh nak tolong lah. Sikit-sikit boleh, kan? Tapi kalau umur 25 duk sakit merata, kita boleh tolong, kan? Mudah-mudahan dengan izin Allah. Nak buat lagu mana, nak tahu ada jin ke tak ada jin dalam badan kita, tuan-tuan pegang dekat umbun kepala ni. Bukan pegang atas kepala, dekat depan ni. Pegang, tuan-tuan baca Al-Fatihah. Orang yang kita pegang kepala tu, kita tanya, rasa apa? Dia rasa berdebak-debak dekat hati, ada jin dalam badan dia. Bila kita baca Al-Fatihah, kita pegang dekat umbun-umbun dia. Masa kita tengah baca ni, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Dia kata tiba-tiba sakit dekat belakang. Tengah baca tu, itu ada gangguan dalam badannya, kan? Boleh buat dah ustaz. Buat balik lagi. Buat tengok. Itu kelebihan hebatnya surah Al-Fatihah, kan? Surah Al-Fatihah ni surah 1000 guna. Kan macam-macam kita boleh buat dengan surah Al-Fatihah. Itu kita akan cerita nanti bila-bila lah kita jumpa. Hebat sangat-sangat surah Al-Fatihah. Lagi nak tahu lagu mana lagi? Ada gangguan dalam badan ke tak ada? Tuan-tuan ambil air 1 gelas. Okey, berisi air. Air nak minum lah, air kowe ke, air apa-apa sajalah. TO boleh dah TO. TO tak payahlah. TO kita dah campur dengan teh. Air kosong, tuan-tuan, kita buat masuk serbuk Milo jadi air Milo. Buat masuk serbuk kopi jadi air kopi. Buat masuk ayat Al-Quran jadi ayat Al-Quran. Tuan-tuan ambil ayat 1 gelas, tuan-tuan ambil daun bidara 7 helai. Tuan-tuan tahu kan daun bidara kan? Tuan-tuan basuh elok 7 helai tu. Tuan-tuan ronyok, bubuh dalam cawan tadi, dalam gelas tadi ni, ataupun dalam jug, pasal nak minum satu rumah. Lepas tu tuan-tuan baca Al-Fatihah, tuan-tuan baca ayat kursi, tuan-tuan baca 3 qul. Saya bagi secara basic dulu. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 qul. Tuan-tuan buih dekat dalam cawan tadi ni. Buih sehingga habis nafas. Bukan sampai mati tuan-tuan, sampai habis nafas. Baca macam biasa sampai last sekali. Minal jinnati wan nas. Tuan buih dah sampai habis nafas. Sampai habis.
Ayak tadi ini tuan-tuan kacau, daun tadi ambil buang. Daun tu ambil buang lah, tak payah minum sekali dengan daun-daun, kan? Blender boleh tak? Blender daun bidara minum Ustaz, dah kata bagus. Blender tak boleh. Yang boleh blender ni daun ketum saja, kan? Daun bidara tak boleh, kan? Ambil, letak dekat tepi, tuan-tuan minum ayak ni. Banyak mana Ustaz? Kan kesalahan kita kadang-kadang tuan-tuan, orang buat ayak tawak. Orang Melayu panggil ayak tawak. Saya tak panggil, saya panggil ayak yang ada ayat Al-Quran, itu saya panggil. Bila ustaz buat satu botol kan, dia duk minum sikit-sikit, sayang takut habis. Itu satu kesalahan kecil. Sebenarnya lagi cepat kita habis dia dalam botol lagi bagus. Kita nak bagi ayak semua ni duduk dalam badan kita. Bila kita minum tu tuan-tuan, kalau ada gangguan-gangguan iblis yang lama dah dalam badan kita, dia berpeluh. Minum ayak tu dia berpeluh. Lepas kata berpeluh, dia duk rasa seram sejuk, terus demam. Itu ada gangguan. Ataupun dia minum-minum tu terus dia rasa sakit, dia sesak nafas. Sakit dekat bahagian dada, dia terus sakit, dia tangkap terus dekat pinggang dan sebagainya. Itu berkemungkinan ada gangguan dalam badannya. Jadi kita bawa keluar lah dalam badannya jin baik lah, kan? Kadang-kadang orang sakit saraf, orang kanser, kadang-kadang ni ada jin dalam badan. Kita bawa keluar, baiklah, kan? Okey, habis cerita. Sihir selesai, amalan khurafat selesai, bab jin selesai, dan cara merawat selesai semua benda ni. Baru pengenalan. Baru kita nak masuk pergi ke tajuk sikit. Boleh lagi tak tuan-tuan? Boleh lagi tu, alhamdulillah. Tuan-tuan kalau sehari kata ni tuan-tuan buat bangun ke, buat tengok jam ke, saya boleh faham lah kan. Baik. Perubatan ni tuan-tuan, ni pun nak kena cerita, tak cerita pun tak kena. Perubatan ni saya cerita ringkas. Dia ada 3 dalam Malaysia. Okey, saya tak mau cerita panjang. Kalau nak ikut nak cerita perubatan ni pun setengah jam, tak mau dah. Saya tak ada nak bagi petua kat tuan-tuan ni. Kan nak bagi petua banyak ni kat tuan-tuan. Perubatan di Malaysia ada 3. Yang pertama adalah perubatan moden. Perubatan moden yang ini perubatan yang perlu dibuktikan dengan fakta. Tak ada fakta, tak ada sakit. Sakit batuk 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, pergi di hospital, doktor x-ray, tengok paru-paru. Oh, ini ada tumpuk-tumpuk ni, kan? Maksudnya ni pakcik ni kena batuk kering dan sebagainya. Baru doktor kata pakcik ni ada sakit. Itu perubatan moden, perlu ada bukti. Ada orang batuk banyak kali, banyak bulan, dia pipi, doktor kata tak ada apa pun, paru-paru okey, tak ada masalah. Dekat bahagian-bahagian rengkung pun tak ada masalah apa. Pakcik isap rokok lah. Saya tak isap rokok, tapi dia batuk. Maksudnya dia tidak boleh membuktikan dengan fakta. Macam mana kita nak kata dia sakit lah? Tak ada bukti pun. Okey. Jadi perubatan moden tadi ni yang pertama mestilah dibuktikan dengan fakta. Tuan-tuan sakit apa? Pergi di satu tempat, dia boleh tunjuk pakcik sakit kepala, makcik sakit kepala dia. Sebab ada ketumbuhan. Itu perubatan moden yang pertama. Ringkaskan cerita. Yang kedua, nama dia perubatan bomoh. Yang mana perubatan bomoh ni yang sangat-sangat famous di dalam negara Malaysia kita. Bomoh ni banyak lah tuan-tuan. Saya nak cerita kat bomoh panjang, tak maulah cerita pasal bomoh. Saya tak ada nak bagi petua. Lain kali lah bila-bila kita jumpa. Bomoh ni tuan-tuan macam-macam lah. Sampai dekat rumah kita pun tunggu giliran. Pasal orang Malaysia ni dia suka pergi kat tok bomoh. Kita bukan kata tok bomoh ni tak betul, tapi majoritinya tak betul. Kan? Kita tak mau. Pasal apa tuan-tuan? Dia buat benda syirik. Kita pergi tumpang syirik dengan dia. Kadang-kadang orang sakit, kita tanya ada pergi berubat tak? Pergi di mana? Merata Ustaz pergi. Ustaz tu tanya lah pergi mana. Sampai bomoh tu berasap pun saya pergi. Ustaz, tak boleh lagu tu, tak boleh. Orang yang pergi jumpa dengan orang yang buat syirik, orang pergi jumpa dengan tok bomoh, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 hari sembahyang dia tidak diterima. Dia sembahyang saja-saja 40 hari tidak diterima sembahyang tersebut. Dah berapa kali jumpa tok bomoh? Ustaz 50 kali kali dengan 50 kali tak diterima sembahyang. Hadis riwayat Imam Muslim. Macam mana kita nak kenal bomoh Ustaz? Ni saya nak terang lah, kan? Tapi tak lebih terang semua, panjang. Kita sampai rumah dia,
Kita pun tunggu angka giliran. Kita pun duduk depan Tok Bomo. Kita kata macam ni lah anak. Dia kata tak payah cerita. Dia kata saya tahu dah. Saya tahu dah. Macam mana boleh tahu? Saya berubat orang ni 65 tahun dah. Saya tengok muka pun saya tahu. Anak ni dia demam 2 minggu dah kan. Betul lah. Saya tahu. Hebatnya Tok Bomo ni. Balik cerita dah kat orang kampung. Cerita. Padahal benda tu tak boleh. Dia boleh tahu dah. Siapa beritahu dekat dia ustaz? Yang beritahu dekat dia tu jin. Tapi ustaz, dia habang dah. Dia bukan bela jin. Dia bela korin. Korin tu jin lah. Tok Bomo ni jin pun tak bela, korin pun tak bela. Dia bela kodam. Kodam tu jin lah. Tu dia semua jin. Ya, tak ada perubatan yang boleh tahu serta-merta. Tak ada. Doktor pun tak ada. Perawatan Islam pun tak ada. Almarhum Tuan Guru Harundin pun tak pernah berubat orang lagu tu. Tengok-tengok muka tahu dah sakit apa. Tak ada. Mesti kita kena siasat dia sakit apa. Tu Tok Bomo. Pergi dekat rumah dia, dia guna asap. Tak boleh. Syirik. Pergi rumah dia, macam-macam lah nak cerita rumah panjang. Tak saya tak dan. Kat pukul 9 lah. Kan? Kira pendek cerita. Berhabis Tok Bomo ni. Sopi dengan Tok Bomo. Nak tahu betul tak betul Ustaz Tok Bomo? Lain kali kita cerita. Yang ketiga, nama dia perubatan Islam. Tadi perubatan moden, perubatan bomoh, perubatan Islam. Perubatan Islam ni lah yang tuan-tuan boleh pi, tak ada masalah. Kena cari juga perubatan Islam yang betul-betul. Sekarang ni ramai juga yang menyamar. Pasal jubah boleh beli dekat Maidin. Kepiah boleh beli kat Maidin. Semua orang nak jadi perawat Islam. Pasal apa? Pasal duduk di rumah, orang main sekali orang main bagi 50. Kalau malam tu main 20 orang. Honda Civic dia pakai. Tok Bomo ustaz tu pakai Honda Civic. Raja apa tak raja apa, dah berubat orang lah. Bukan kita marah, berubatlah perubatan Islam. Tak ada masalah. Yang kita marah kadang-kadang ni, dia tipu orang. Kata kononnya ustaz, dia tipu orang. Kita sampai-sampai kita kata ni ustaz, saya tak kata ni ada live semua ni, tak kata kat mana-mana ustaz ni, saya bagi contoh. Nak kena kata juga. Tak kata pun payah, kena kata bagi kita sedang. Sampai-sampai bawa anak apa ni, anak saya sakit, dia kata ni saka. Tu dia tak siasat apa sampai saka tu Kita ni bila kita dengar kata ada saka, kita balik rumah tuan-tuan, kita hati kita tentram ke tak tentram? Kita tidak akan tentram. Kita picak macam mana saka ni main pula dah. Tanya bini tok nenek hang ada pula saka? Tak ada pula, tak abang apa pun. Abang pun rasa tak ada juga. Kita pergi balik rumah dia minggu depan. Itu pindah bagi 50. Pilih 50. Ni nak tanya ni saka ni main kot mana? Dia kata saka ni main kot tok nenek. Tok nenek ni mesti ada belah saka. Bini pun kata tak, suami pun kata tak. Kan? Dia kata kena bincang elok, mesti salah seorang ni ada yang belah saka. Bila kata lagu tu tuan-tuan, balik rumah, kita buat apa? Kita geram dekat tok nenek kita. Pasal apa hangpa pergi belah saka? Sekarang kan cucu dah merana, sakit dah tak baik-baik ni. Duk marah dekat tok nenek kita pergi belah saka. Padahal ustaz tu pembohong lah. Kena jaga tuan-tuan . Kan? Hak ustaz bagus, tuan-tuan pergilah. Bukan suruh main kat saya. Saya bukan buka pusat rawatan pun tak ada. Cuma adalah rawatan Islam Mahmudah. Itu rawatan Islam saya dengan beberapa orang sahabat, dengan Ustaz Sobri semua. Kami tak buka klinik apa, tak ada. Orang minta bantuan, saya pergi sikit-sikit lagu tu ya. Siang saya sekolah, malam saya kuliah. Sikit-sikit lagu tu ya. InsyaAllah orang-orang masjid surau saya tolonglah. Kan? Ada saja yang telefon di KL, di Melaka, di Kelantan, tapi saya tak pergi. Kan? Pasal percaya ustaz sana lah jauh, saya nak pergi kan tak dan. Baik. Jadi macam tu pun tuan-tuan kena hati-hati juga. Kan? Ada orang yang dia letak bayaran tinggi sangat. Saka 600, santau 700, pukau 200, kena rasuk 100. Dia senang lagu tu tuan-tuan. Tak ada, kan? Tak boleh. Kena tengok jugalah, kan? Dia cerita bab duit ni tuan-tuan, dia jadi panjang. Saya tak mahu cerita bab duit. Kan? Ada orang kata kena juga letak duit. Dah saya daripada Pulau Pinang nak pergi berubat di Kelantan, takkan RM30. Kan duit minyak apa semua kan. Betul lah. Tapi yang tu saya tak mahu sentuh. Ada orang kata duduk di Kelantan, telefon ustaz duduk di Pulau Pinang. Ustaz tu pun sampai. Bila-bila kata sampai,
habis-habis ni selesai, hak orang Kelantan ni contoh negeri tak ada kena-mengena. Orang Kelantan tu cerita dekat kawan-kawan. Dia kata, "Oh, baru ni panggil lah ustaz di Penang, dia letak sampai 500 lah mai daripada Penang tidur kat sana, minyak pergi balik." Nampak tak? Dia jadi isu fitnah. So saya tak mau cerita tentang duit. Tuan-tuan berfikir sendirilah kan. Saya pun tak mau letak-letak duit apa semua, tak mau fikir sendirilah kan. Yang tu cerita lain. Baik. Selesai pendekkan cerita dua pengenalan selesai. Berkaitan dengan tadi ni, perubatan Islam, perubatan moden dan perubatan bomoh, dan tadi mula-mula tadi ni sihir, khurafat, jin dan juga cara nak merawat. Selesai semua tu. Kita masuk kepada satu tajuk sikit malam ni. Sehari saya main saja, tuan-tuan tak dapat apa pun kan. Saya nak berkongsi. Baik. Jadi dekat saya ni tuan-tuan, ada banyak sangat tajuk. Saya pun tak tahu nak cerita tajuk apa. Cuma saya dah fikir atas kereta tadi ni, saya nak cerita dekat tuan-tuan satu tajuk, iaitu nama dia Santau. Boleh tak? Boleh lah. Jadi bagi saya slide. Susunan saya pun terlupa lah. Okey, boleh. Muslimat boleh kita sambung